Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman walladzi an'ama alaina bil islam والذي أنعم علينا بالشهر المبارك والنعامة والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الجن والبشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang dihormati Tuan Imam, yang dihormati ahli jawatan kuasa serta pegawai-pegawai masjid, yang dihormati alim ulama, pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Malam ini bertarikh 15 Ramadan 1445 Hijriah. Ini membawa makna kita sudah masuk dan berada pada bulan Ramadan. Kira-kira sudah separuh menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Hanya berbaki lebih kurang 15 hari ataupun 15 malam sahaja lagi. Maka orang-orang yang masih lalai, orang-orang yang masih lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan, terutamanya khusus hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih dipandang sepi kerana kononnya Ramadan masih lama lagi untuk habis dan meninggalkan kita di atas muka bumi. Orang ini ialah orang yang kemungkinan dia akan termasuk dalam golongan orang yang minal khasirin, daripada kalangan orang-orang yang rugi, kerana sesungguhnya satu ketika dia berasa macam Ramadan lama lagi, Ramadan sudah mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Masa tu baru dia tepuk dahi, baru dia berasa nak buat ibadat, nak rebut kemuliaan, maka dia orang yang akan mendapat nadabah, penyesalan kepada Allah. Belum tentu Ramadan yang meninggalkan kita pada waktu ini akan bertemu sekali lagi dengan kita pada masa yang akan datang. Tapi alhamdulillah, kita bukan orang yang lalai, kita bukan orang yang lupa pada Allah. Walaupun 1 sampai 14 Ramadan sudah menjadi sejarah kepada kita, kita memang isi sungguh-sungguh dengan ibadah dan ketaatan. Kita rebut kemuliaan yang disediakan oleh Allah supaya kita dapat matlamat utama kepada ibadat utama yang ada di dalam bulan Ramadan, iaitulah mencapai ketakwaan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Seperti saya bacakan kepada ayat yang menjadi dalil kepada ibadah puasa sebentar tadi, yang tuan-tuan sudah maklum, iaitulah ayat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diperdukan kepada kamu ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah diperdukan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'alla, kalau kita mengaji Arab, tuan-tuan, ia menjadi tanda utama kepada taraji, iaitulah satu pengharapan dan cita-cita. Tetapi disebut oleh Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki dalam tafsirnya, la'alla ni walaupun alamat utama kepada taraji. Pasal itu ulama menterjemahkan dengan makna mudah-mudahan, tetapi la'alla di sini ialah la'alla litahqiq. Apa makna la'alla litahqiq? Maknanya yang sebenar-benarnya memang ibadah puasa, iaitulah matlamat dan juga tujuan dia, hasil dia akan membentuk sifat ketakwaan kepada seseorang di atas muka bumi Allah. Maknanya kalau orang itu berpuasa tetapi dia tidak mencapai matlamat takwa, tentu ada something wrong tang mana-mana dengan ibadah puasanya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kam min sa'imin lam yujadu syai'un illa al-ju' wal 'atash au kama qal. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tak dapat apa pun tuan-tuan, sama ada pahala, ganjaran, kelebihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ia hanya mendapat lapar dan dahaga. Ni maknanya tang puasa dia tu ada something wrong tang mana-mana, sebab dia tidak berjaya untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga seolah-olah menjawab kepada tajuk yang diberi kepada saya pada malam ini, iaitulah puasa tapi tak salat. Bukan sekadar puasa tapi tak salat, malah puasa iaitulah tidak melakukan ibadah fardu yang lain kepada Allah. Puasa tapi tidak tutup aurat. Puasa tetapi menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa tapi masih bangkit untuk tidak setuju dengan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah jawapan dia, puasa tetapi dia tidak mencapai darjat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut seperti mana kata Afif Abdul Fattah At-Tabarah di dalam kitabnya Al-Khataya fi Nazril Islam. Saya buka kitab ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kata Afif Abdul Fattah At-Tabarah, iaitulah puasa dan Ramadan, iaitulah membawa manusia untuk linil, untuk mencapai ghayah. Apa dia? Matlamat dan juga tujuan kehidupan kita kepada Allah, iaitulah untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu, iaitulah masa masih berbaki, kita masih ada peluang untuk membentuk puasa kita dapat membawa kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan takwa mengikut pandangan ulama-ulama yang
muktabar, mengikut kesempurnaan yang diletakkan oleh manusia-manusia yang terpilih di atas muka bumi Allah. Seperti mana pernah ditanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Amiral Mu'minin, ma haqiqatut taqwa? Wahai Amirul Mukminin, masa itu Sayyidina Ali menjadi khalifah, apakah dia yang sebenar-benar yang disebut takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Sayyidina Ali menjawab, haqiqatut taqwa arba'atun. Yang dikatakan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah 4 perkara. Pasal itu, iaitulah kalau kita nak tengok puasa kita tu puasa yang berkualiti. Tak akan jadi lagi puasa tapi tak salat. Tak akan jadi lagi puasa tetapi tidak senang dengan Allah. Tak akan lagi menjadi puasa tetapi menentang hukum dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak akan jadi lagi puasa hanya pada adat. Bukan lagi puasa menjadi ibadat apabila dia mencapai ciri-ciri sebenar takwa itu. 4 perkara ada kepada dia, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Apa dia 4 perkara tu? Maka yang pertama kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hakikat takwa ialah al-khawfu minal jalil, takut kepada Tuhan yang maha tinggi. Munculnya sifat takut yang cukup tinggi dalam diri kita, gerun dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut terputus daripada Allah, takut terpisah daripada Allah, takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuang daripada golongan orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah. Itulah dia sebahagian daripada ciri takwa kepada Allah. Yang ni yang kita kena wujud dan kena bagi ada, tambah-tambah bagi pejuang-pejuang Islam. Kerana sifat utama pejuang Islam ialah sifat takut yang paling tinggi pada Allah. Yang ni yang menyebabkan turunnya pertolongan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi pejuang-pejuang Islam, sifat takut yang tinggi inilah menerbitkan keberanian dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana bila dia takut kepada Allah Ta'ala sahaja, dia tidak akan takut kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila dia tidak takut kepada yang lain daripada Allah, maka dia akan menjadi orang yang terus mendapat kejayaan dalam hidup di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam disebut oleh Syekh Syidat Al-Balqi, salah seorang ulama sufi dan juga tokoh pejuang Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebut apabila seseorang manusia itu dia menjadi takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan orang yang lain, musuh-musuh dia, akan takut kepada dia. Pasal dia takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sekiranya, iaitulah orang, maknanya manusia dia tidak takut pada Allah, Allah Ta'ala akan jadikan dia menjadi takut dan gerun kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu, iaitulah bila dia takut pada yang lain daripada Allah, maka dia mudah digertak, dia mudah diperlakukan dengan sewenang-wenangnya. Malah apabila dia sudah tidak gerun pada Allah, maka iaitulah orang lain pun tidak akan gerun kepada dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri utama takut pada Allah. Yang keduanya iaitulah wal amalu bitanzil, beramal dengan apa sahaja iaitulah yang diturunkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Tuhan turunkan Al-Quran, Tuhan bawa pula iaitulah petunjuk melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pedoman utama untuk kita cernakan dalam kehidupan kita di atas muka bumi Allah. Orang yang bertakwa, dia bukan sekadar membaca Al-Quran, tapi dia ambil isi Al-Quran tadi, dia akan cuba untuk iaitulah cernakan dalam kehidupan dia. Maka amalan utama, akhlak dan peribadi dia macam disebut iaitulah peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, khuluquhul Quran, akhlak dan peribadi Nabi ialah Al-Quran. Sebab itu Nabi menjadi manusia yang hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena ambil perhati, terutamanya bulan Ramadan, kerana kata Sayyidina Osman, tilawatil Quran fadilatun wa a'malu biha faridatun. Membaca Al-Quran hukumnya sunat, tetapi beramal dengan isi Al-Quran hukumnya fardu di atas muka bumi Allah. Maknanya kita hari ini hanya tumpu yang sunat. Kadang kita tak peduli dengan persoalan fardu. Sebab itu nak jadi manusia hebat, maknanya dia kena hidupkan kekuatan Al-Quran, amalan Al-Quran, insya-Allah dia menjadi hebat. Yang ketiganya, ciri utama kepada takwa, iaitulah wal qanaatu bil qalil. Merasa cukup dengan apa yang dikurniakan oleh Allah, walaupun mungkin sedikit sahaja yang diberi oleh Allah. Sifat berasa cukup inilah kunci utama untuk menjadi takwa kepada Allah. Hari ini hak orang duk jadi jahat ni pasal apa? Pasal tak pernah cukup. Itu makna dia. Pemimpin tak pernah cukup dengan apa yang ada pada dia. Kadang ulama yang jahat tak pernah berasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Timbullah sifat tamak. Kalau pemimpin dan juga ulama yang jahat pun ada macam tu, apatah lagi rakyat jelata di atas muka bumi Allah. Dan yang terakhir, sebenar-benar takwa ialah iaitulah wal isti'dadu birrahil, bersedia melakukan perjalanan yang jauh, yakni meninggalkan dunia yang sementara menuju kepada akhirat yang kekal abadi. Maknanya orang yang bertakwa dia bersedia untuk mati, bersedia untuk sampai saatnya dicabut nyawa oleh Allah. Orang yang bersedia, orang tak ghalid. Orang yang bersedia, dia tak akan menumpuk dunia sahaja. Dia akan cari jalan untuk mendapat kebahagiaan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya mudah tuan-tuan, iaitulah bukan sekadar puasa tak salat, tetapi puasa mendapat kemurkaan Allah. Itulah manusia yang jahat. Satu, kenapa? Kerana dia tidak menjadi orang yang mendapat hakikat takwa kepada Allah. Pasal itu nak bentuk diri kita menjadi hebat, bentuklah diri kita menjadi takwa. Itulah hasil daripada ibadah puasa yang disebut oleh Allah, la'allakum tattaqun. Sekadar itulah tazkirah daripada saya untuk saya dan kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keredaan Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir.